ya. Jadi apakah kebat tu? Kebat ialah kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi di sini ialah keupayaan pelajar tu. Apabila guru sudah terangkan begini-begini, kami bagi kamu pengetahuan, ya. Kalau kamu tengok dalam circle ni, banyak sekali yang berkaitan dengan pengetahuan yang warna merah. Jadi kamu mesti tahu pengetahuan yang ada pada kamu tu, adakah kamu gunakan? Mungkin soalan kalau kebat biasanya isu semasa, ya, masa kini. Jadi di situ adakah kamu menggunakan yang pengetahuan kamu ada tu, kamu boleh menyelesaikan masalah. Kalau kamu diminta buat keputusan, wajarkah? Itu kamu kena buat keputusan, wajar kerana begini-gini. Okey, lepas tu kamu kena mencipta sesuatu. Kalau dalam sejarah, mencipta idea lah. Apakah cadangan kamu? Apakah langkah-langkah dalam kebat, ya? Jadi di situ kamu kena bagi idea. Okey, jadi macam mana idea kamu? Biasanya kebat 8 markah kan? Macam mana idea kamu tu boleh dapat 8/8 markah? Jadi hari ini cikgu akan terangkan pada kamu, ya. Okey, teruskan, ya. Jadi siapa yang baru datang? Cikgu terangkan hari ini lebih berfokus kepada kebat lah, ya, lebih berfokus kepada kebat. Jadi ya, cikgu masuk untuk menerangkan. Tadi banyak sudahlah kami cerita panjang lebar, ya, dengan si Alwisa. Jadi hari ini cikgu lebih tekankan yang ini. Bagus juga kamu sempat masuk yang ini. Jadi mengikut satu laporan peperiksaan tahun lalu, ya. Yang ini dikeluarkan oleh lembaga peperiksaan, ya. Dalam muka surat 8, cikgu ambil dia punya laporan analisis itu berkenaan dengan kebat. Jadi kalaulah kita rasa fakta tu susah, ya, kita cuba fokus ke kebat. Mesti kita dapat full mark di situ. Jadi cikgu terangkan sikit, kebat itu sebenarnya dari 2014 lagi. Jadi apakah yang masuk di dalam kebat ni? Yang paling rendah ialah mengaplikasi. Apa pengetahuan yang kamu tahu, kamu aplikasi. Okey, kemudian menganalisis, ya, menilai, dan yang paling tinggi arasnya ialah mencipta, iaitu mencipta idea. Ya, kalau subjek kita sejarah ni mencipta idea. Jadi ini adalah 6 elemen dipanggil, ya. Jadi inilah yang ada di dalam soalan kebat kamu. Kalau dia tanya menilai, kadang-kadang dia tiadalah aras lain ni. Okey, jadi kita akan lihat di sini, bila kita katakan kebat, ya, kamu sepatutnya dapat membayangkan ini. Ini kamu mungkin baru tahu juga kan, dari 2014, ya, 20% soalan kebat dalam SPM. Naik jumlah soalan kebat dalam kertas peperiksaan. Kita lihat pada tahun 2020-40 dan tahun kamu 2021 ada 50% soalan kebat akan dikeluarkan. Dan ini bukan saja dalam sejarah, ini untuk semua subjek SPM. Jadi bermakna kamu kena bersedia berfikir sendiri, soalan yang berfikir sendiri. Okey, sebelum ni kamu tahu tak ni? Huda, ada Huda di dalam? Ada Huda? Aku nampak nama Huda. Alwisa? Ada cikgu. Ya, Alwisa tahukah yang 50% dalam kertas sejarah nanti akan keluar ini? Soalan kebat. Tahu cikgu. Tahu kan? Okey, bagus. Tahu. Jadi ini bermaksud kita kena bersedia melengkapkan diri kita, ya. Jadi itu yang kamu perlu tahu. Kemudian untuk yang pengetahuan lain kita merakam, ya, ini. Jadi kalau cikgu tanya tolong jawablah. Okey. Jadi bukanlah cikgu tanya apa ini apa itu, tidak. Cikgu mau tanya iyakah, adakah, itu saja. Okey, ini dia kan. Yang ini kira cikgu ambil yang sekarang cikgu akan tunjukkan pada kamu kualiti jawapan. Kalau dia aras tinggi saja cikgu ambil ni. Dia sebenarnya ada yang aras rendah, yang kalau misalnya 8 markah, mungkin pelajar boleh dapat 2/8 kan. Boleh 3, boleh 6. Soalan C selalunya kan kebat. Okey, 8 markah. Tapi cikgu ambil ni nanti
Contohnya macam ini, semua yang cikgu keluarkan ni adalah yang aras tinggi, 8/8 mark. Jadi mari kita lihat satu-satu. Ini kamu perlu tahu ya. Untuk kamu dapat 8 markah dalam mengaplikasi, aplikasi itu ya kita paham dan kita aplikasikan pengetahuan itu. Ya, kemahiran, nilai apa yang kita tadi kan, misalnya menghormati, menyayangi negara kita. Itu semua kita dapat tulis dengan betul, tepat, terperinci, mendalam semua konteks. Jadi bila kita dikatakan betul, tepat, terperinci, jawapan itu maksudnya mesti memuaskan hati pemeriksa. Ya, mesti memuaskan hati pemeriksa. Jadi bermaksud memuaskan hati pemeriksa tu kamu kena ada bukti lah. Kalau mengaplikasi ni nanti kita akan tengok soal macam mana mengaplikasi ni. Okey, jadi di situ pelajar mesti cukup mantap dia punya jawapan baru boleh dapat 8/8. Jadi kadang-kadang calon banyak yang tulis 1-2, lepas tu macam dimau 8-4 isi lah, contohnya 4 isi, tapi kadang calon bagi 2 saja. Jadi macam mana mau dapat memuaskan hati kan? Okey, kalau menganalisis dan menginterpretasi. Maksud interpretasi tadi cikgu sudah terangkan, mentafsir. Dia boleh menganalisis dan mentafsir maklumat tu. Ada maklumat maksudnya ada pernyataan kah di atas, ada jadual kah dibagi. Okey, dan dia boleh ambil maklumat itu dengan betul dan dia beri penerangan terperinci dengan bukti yang tepat. Contohnya lah dibagi kepada kamu satu jadual tentang pengeluaran getah yang merosot. Okay. Mungkinlah macam itu ya. Jadi kenapa pengeluaran getah semasa British tahun 30-an tu merosot? Ya, selepas merdeka. Pengeluaran getah dan biji timah merosot sehingga terpaksa mencari apakah lagi tanaman lain yang boleh memajukan negara kita. Maka terjumpalah kelapa sawit. Jadi dibagilah contoh data macam itu. Jadi kamu kena memberi penerangan kenapa berlakunya penurunan getah yang mendadak dan kita perlu ambil kelapa sawit sebagai tanaman gantian supaya negara kita tidak terus jadi negara mundur. Nampak sekarang dengan kelapa sawit kita boleh menjana pendapatan dan mulai menuju ke arah negara maju. Cubalah kita masih bergantung kepada getah biji timah. Jadi antara sebabnya, ini cikgu bagi sajalah, mungkin kita boleh jelaskan di situ, getah tiruan sudah ada, harganya lebih murah walaupun kualitinya kurang bagus. Jadi kalau kamu sendiri getah yang murah dengan yang mahal, kadang-kadang barang yang murah itu walaupun kita tahu kualitinya kurang bagus, kita akan beli itu. Jadi contohlah macam itu ya, ada bukti yang jelas. Okey. Dan calon kalau menilai, menilai itu macam mana? Calon mampu membuat pertimbangan. Jadi bila kamu buat pertimbangan setelah kamu tengok maklumat dibagi tu, kamu tidak semestinya pertimbangan kamu tu kata macam tadilah, wajarkah atau tidak wajarkah. Jadi itu sebenarnya pertimbangan hak kamu. Tidak semestinya pertimbangan itu kamu rasa, salah mengkali pemeriksa ni kasih kosong aku ni kalau aku cakap tidak wajar. Tidak, dalam kebat ni kamu bebas. Tapi bila kamu cakap wajar, kamu kena sedialah. Apa dia yang kamu boleh buat kesimpulan dengan tepat, bernas sehingga kamu cakap dia wajar. Ya, kalau kamu cakap tidak wajar, kamu pun kena sedia semua ayat-ayat kamu, bukti-bukti kamu sehingga kamu boleh buat kesimpulan yang tepat bahawa memang tidak wajar dilakukan. Jangan sekejap wajar, sekejap tidak. Itu namanya tidak ada pendirian kan. Jadi tidak boleh buat pertimbangan begitu. Dia mau lihat kamu membuat pertimbangan. Itu maksudnya menilai. Ya, soalan kebat menilai. Okey, seterusnya ialah mencipta. Mencipta ni ialah idea kamu. Contohnya jika ada orang macam melanggar perlembagaan, sengaja mencabar macam cikgu kata tadi, nanti ada soalan contoh ya, mencipta. Banyak soalan yang boleh mencipta. Jadi kamu kena bagi idea-idea. Jangan bagi satu. Kena bagi 2, 3, lebih-lebih. Kalau cukup masa bagi lebih. Dalam sejarah biar lebih jangan kurang. Okey, jadi idea itu mestilah kreatif, menarik. Jadi di sini maksudnya kalau kita menjawab SPM, kita kena tackle pemeriksa. Apa maksud tackle? Ialah mencuri hati pemeriksa. Kadang dengan tulisan yang cantik, kemas pun bermaksud kita sudah tackle pemeriksa. Dia tengok. Tapi kalau serabut, apa sebagainya kan secara tidak langsung kamu sendirilah
Kan? Jadi inilah dia calon SPM 2020. Mereka menjawab soalan mengaplikasi, menganalisis, menilai, mencipta. Jadi banyak skor di menilai. Contoh kalau buat pertimbangan tadi, banyak yang dapat lebih bagus, tapi itu pun baru separuh. Sepatutnya dia boleh capai 8/8, ya, baik sahaja ya, hampir semuanya baik sahaja. Tidak ada yang cemerlang ya dalam dia menjawab. Jadi mungkin markanya susah mau dapat 8/8 di situ. Tapi kalau orang yang menjawab analisis, daripada maklumat dibagi, dia cuba menerangkan dengan bernas kan tadi, jadi di sini nampaknya macam kurang. Jadi apa kekurangannya tadi? Barangkali dia kurang apa tadi? Ini ya, kalau menganalisis dia kurang terperinci dan buktinya mungkin kurang. Okey, kalau menilai tadi dia boleh buat pertimbangan, dia boleh bagi kesimpulan dengan tepat. Okey, jadi itu dia dalam SPM tahun lalu. Jadi ini dia, kalau dinilailah tahun 2019 meningkat 88% orang yang menjawab dengan baik.